Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Wrestling Malaysia. Hari ini bersama dengan kita orang lagi dalam podcast Lalang Corner, nak membincangkan pasal match Apex Wrestling untuk minggu kedua ni. So hari ni panel kita ada bertambah seorang. Macam biasa akulah Amin. Lepas tu kita ada Bear kita daripada Perang. Hai sikit. Peace je. Okay, Hai. itu dengan suara. Lepas tu kita ada Syed Sigaraga. Halo. Dan juga hari ni kita ada satu panel baru. Kapten Meran kita. Kapten Meran, hai sikit. Waalaikumsalam. Okey, jadi Syed, apa yang menarik minggu yang kedua punya cerita ni? Minggu kedua ni agak pelik sikit sebab dia punya match jarak-jarak, tapi hari Isnin tu dia bagi kita lain macam sikit teaser. Dia kata malam ni tak ada match, tapi dia bagi kita satu ucapan dari seorang legenda yang dah officially bersara lah, iaitu Undertaker. Shotgun. This is the Undertaker. Oh, power. Persaraan Undertaker tu lah, farewell tu. Dia ada bagi satu ucapan lah pada ayah Shaukat Fonseca. Memang shock jugalah video tu. Aku sebenarnya masa tengok video tu kagum gila rasa tu. Tergamam pun ada juga. Itu macam mengiktiraf wrestler dekat Malaysia ni lah, terutama ayah punya hard work kan. So, dia sebut nama Shaukat tu pun dah mengancam. Shaukat kan. Oh God. Satu penghormatan lah sebenarnya rasanya. Ya, betul. Ini satu penghormatan dan ngam-ngam pula dengan orang kata persaraan Undertaker setelah 30 Sebab legend yang bagi ucapan tu. Betul. So benda ni boleh ditonton serata dunia. Jadi bila legend yang beritahu sebegitu, walaupun dia tak bagi tahu nama promotion tu, mungkin sebab ada kekangan dari situ kan. Tapi bila nama orang check, orang search Shaukat tu, so orang boleh relate Shaukat ni wrestler daripada mana lah. Ya, betul. Sekaligus dia boleh menaikkan lah Asia Tenggara punya pro wrestling punya scene. So itu promo yang bagus dan satu langkah marketing yang bagus juga sebenarnya. Ya, benar. Aku pun kalau Undertaker sebut nama aku, beraya juga aku rasa. Apa yang beraya? Air hidung lah. Tahniah lah. Tapi kalau tahniah banyak-banyak. Tahniah juga kepada Undertaker walaupun dia tak faham bahasa Melayu sebab dah 30 tahun membanting tulang dalam scene wrestling antarabangsa yang kita tahu dia dekat US sana dan menghiburkan kita daripada kita kecil-kecil baru belajar nak jalan sampai sekarang ni. Betul. 30 tahun tu. Ya, betul. So sekarang ni kita pergi balik pada Apex Wrestling punya match card lah. Saya macam biasa. Match card apa kita minggu lepas? Match card pertama dia bagi kita pada hari Selasa sebab hari Isnin tu dah tak jadi kan. Jadi pada hari Selasa tu dia bagi kita satu match yang agak luar biasa di mana perlawanan tu melibatkan kita punya gangster, mafia, iaitu Gotham menentang Azroy. Pemburu impian. Dream Chaser, pemburu impian dan hatinya keras. Yes. dia walaupun dia kurus tapi ada six pack. Betul. Main kat situ. Dan the youngest wrestler yang termuda. Dan dari situ kita nampak lah Roy ni memang dia seorang Dream Chaser. Kita nampak dekat situ dia punya orang kata dia ada heart lah, ada jiwa kata. Dan dari Roy ni sebelum ni lah. Actually ni bukan first time dia wrestle kan. Cuma ni adalah second promotion dia yang dia join. Tapi sebenarnya kalau sebelum ni dia dikenali dengan tag team lah. Di sebuah promotion yang lain lah. Geng Pistol kan? Tapi di situ kita dah boleh nampak actually yang sebelum ni dia memang ada potential sebenarnya. Betul. Tapi kita tak nampak dia bergerak as solo. Tapi dalam match ni yalah membuktikan segalanya lah yang dia ni boleh pergi jauh lah. Tapi dulu dia memang benci kita kan. Memang asas nampak kita you shut up. Kalau dulu dia berperwatakan heel. Tapi yang ni rasanya lebih pada face lah nampaknya ni. Dia ada ala-ala macam HBK mula-mula dulu lah ni nampaknya. So kita boleh go to dia punya match lah macam ni. Silakan Bear. Alright, the first match, Gotham lawan Azroy, the Dream Chaser, the youngest wrestler
the first match has the same aura dengan Serigala lawan Jaki, tapi this match was one of the amazing matches I've watched, because why? Veteran Gotham lawan dengan Azroy, but he put up a good fight dengan technicality and speed, especially when he did the drop kick at the first part. That was amazing. And nak menentang Gotham ni, my God, dengan the Gotham strength and his stamina, Azroy has a big heart. Ala as Meran said just now, ala macam starting HBK. Degil lah. He has the heart. Degil lah. Tak reti nak baring tu. Tahu nak lompat je. Tak apa, di akhir match tu kita dah tahulah siapa menang. Memang geng jahat, iaitu Gotham. Ya, betul. Dan lepas menang tu dia tak puas hati lagi, dia bantai lagi Azroy sampailah Shaukat muncul. Ya, betul. So mungkin selepas ini kita akan nampak banyak development dari segi story di antara Shaukat dengan Gotham lah. Tengok dah gaya macam awal-awal ni pun dah nampak macam dua orang ni tak boleh nak berjumpa, tahu nak bertumbuk je. So yang ini pun ini satu benda yang menarik untuk kita follow up lah lepas ni. Tapi dekat sini match ni kita tak boleh nafikan lah apa yang Gotham punya skill, in-ring skill dia. Dia punya veteran level tu nampak lah dekat sini kan. Macam mana dia buat match ni. Dan nampak lah memberi satu impact yang besar lah. Walaupun match ni kalau dalam kertas dia tengok macam lawan budak je ni kan. Tapi itulah satu yang interesting. Yeah. Apa-apa pun dengan move yang Azroy pun dia bagi elbow drop kan. Betul. Memang tu lah, memang macam aku cakap tadi, dia macam mengimbau kembali bila HBK masa mula-mula dulu lah. Macam biasalah. Degil gila. Macam biasalah. Setiap match kita akan bagi rating lah, berapa bintang? 5/5. Ya, benar. 5. Aku rasa aku 4.5 lah. Okay, so kita pergi kepada match yang kedua. Syed, match apa? Okey, di hari kedua pada hari Khamis hari tu, kita disogokkan dengan perlawanan di antara Eddie Powers menentang budak kaya yang belagak sombong iaitu JYE. Dan di mana match ni entrance JYE lain sikit lah. Dia ada macam orang kat dalam NXT tu lah. Yes. Shot ni ya? Shot Z. Shot Z tu naik kereta tank. Tapi JYE ni naik kereta. Dia Mercedes kan? Mercedes tak? Tak silap. Tak tahu. Aku rasa kena tahu koin kot. Kan yang tu yang pakai bateri ni cas. Oh, pakai bateri je. Okay, kali tu kan match ni aku tengok 2 kali lah. First aku tengok dekat handphone sebab aku kena buat kerja. So second aku tengok dekat skrin yang lebih besar lah. Dekat handphone masa aku tengok nampak macam best juga match ni. Mungkin sebab skrin kecil, jadi apa yang orang kata kecacatan ataupun benda yang sikit-sikit tak nampak ni tak berapa jelas kat situ. So bila aku tengok balik dekat skrin besar, so nampaklah match ni mungkinlah ada improvement sikit daripada yang first match Eddie Power. Kita banyak nak cakap pasal Eddie Power kat sini sebenarnya. Sebab dari segi dia punya move set dia nampak still tak kemas lagi lah. Masih ada banyak benda yang perlu dibaiki. Sebab kita tahu macam kita dah bincang minggu lepas, dia ni nak power, kata apa, nak diperkenalkan sebagai salah seorang powerhouse yang badan tak besar sangat. Betul. Tapi masalahnya power tu kurang lah. Meran, bagi Meran. Okay, sebelum aku cakap pasal Eddie Power ni, aku sebenarnya bila JYE dia dah tukar watak jadi Wonder Boy ni, aku memang suka lah karisma dia. Dalam bila dia dah tukar watak jadi macam aku rasa heal lah ni kan. Heal lah. So dia bila dia heal dengan yang watak superhero sebelum ni, memang nampak dia lebih lain, skill set dia nampak lain ya. Berbeza. Ibarat macam orang lain terus. Dia seorang yang versatile lah sebenarnya. Dia boleh bawa satu skill yang lain dan juga boleh adapt dengan skill yang baru bila dia jadi heal macam ni kan. Sebab bila dia jadi JYE ni, dia karakter dia dah kurang sikit untuk macam high flyer kan. Tapi kali ni dia dapat buka sikit lah skill high flyer dia masa lawan Eddie Power ni kan. Mungkin lawan Eddie Power dia memerlukan betul. Dia nak jatuhkan, nak kurangkan ni kan power Eddie tu. So dia terpaksa guna skill lama dia. Tapi nampak dari segi match ni JYE yang control flow, nampak. Ya, betul. So bercakap pula tentang Eddie Power ni match kedua dia. So tapi macam Apek cakap tadi lah,
Masih impress. Dia punya move skill dia belum on point lagi lah. Nampak goyah. Nampak janggal Kalau lagi. kita nak nampak janggal lagi. Kalau kita nak skip terus pada finisher, dah 2 kali finisher yang sebelum ni pun Lain. agak Lain. aku pun tak pastilah finisher sebelum ni adakah tu betul finisher dia. Itu yang macam aku komplain sebelum ni, dia macam someone drop kan. So Betul. untuk finisher yang kali ni, dia mula-mula nampak macam angkat gaya right back kan, bila dia ada kawat kat situ kan. Tapi Kawat bila posisi tangan dia tu, dia tak grip ke kepala. Kalau kau tengok shot yang right back tu, dia grip ke kepala kan, Yang paling. baru betul. dia bump ke belakang. Tapi yang ni dia grip ke tangan JYE, kalau kau boleh tengok. Macam Tak tahu lah sama someone drop dia lah. ni macam someone drop juga lah. Tak tahu lah sama dia ni dia tak nak tiru 100% macam right back punya shot tu. Mungkin dia nak buat dia punya identiti sendiri, kita tak tahu lah. Just tuan punya badan lah tu. Tapi nama dia pakai nama sama lah. Shell shock. Itulah dia. Bukan dia yang cakap. Bukan. Bukan dia yang cakap. Komentator yang cakap. Commentator. Yelah. Kiranya tak Tapi official tak lah. tahu lah. Tak tahu lah sama dia betul ke tak tahu lah kan. Kau percaya komentator buat apa? Biasa komentator Tapi- yang call. Kalau cakap overall match ni okay lah, not bad. Aku rasa compare to previous one. Sebab ni banyak dia main dekat ring. Kalau previous nampak dia ada lari-lari sikit kan. Betul. Cuma tak tahu lah kalau Syed ada nak tambah lagi. Dia macam yang dengan cakap ada apa? Tamparan wanita yang lemah ke. Oh, Kita dekat-dekat alas tu. ada 2-3 momen lah yang kita orang tengok masa watch party tu. Alahai rasa bila lempang tu. JY pun macam ada juga lah, dia terlepas lempang-lempang yang lemah tu kan. So far Tapi tu lah ada tak squat punya lah. komplain. Tak nampak power sangat lah. Belum cukup meyakinkan lah. Dia punya kali. Itu dia punya keyword dah lah. Belum cukup meyakinkan untuk dia menjadi seorang powerhouse. Betul. Dia tak Dalam sampai FPL. Sekarang sampai dia pula par macam lagi. commentator. Dia tahu apa nak buat tapi tak tahu macam Betul. mana nak execute. Ya, betul. Betul. Itu pun boleh jadilah. Tapi Dia- mungkin lah. Mungkin ni dia sebab Eddie ni kalau kita macam dalam squad kita kenal, dia pun baru juga sebenarnya dalam bidang. Tak sampai 10 match pun lagi. So kalau bila dia dah masuk Apex ni, mungkin environment yang baru, different environment, mungkin kekurangan penonton yang itu kot. Dia Tak, mungkin satu lagi. setengah mungkin satu wrestler tu lagi. motivation dia bila ada penonton Lain. live audience kan. Lagi Dengan yang tak satu ada mungkin penonton tu faktor size ring juga kot. Mungkin dia orang tak berapa biasa lagi ring kecil. Size ring Juga. dalam Apex ni memang memainkan peranan juga lah. Ada sikit kacau sikit lah sebenarnya. Tapi Momentum tu diorang terpaksa adapt dengan benda ni. Dah bagi macam tu kena. Tapi aku ni standard indie punya ring kan. Betul. Standard ini. betul. Tapi still kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun dekat promotion lain pun banyak dia orang pakai ring yang saiz besar sikit. So mungkin itu pun main peranan lah bagi aku. Tapi still main peranan pun aku rasa dia tak menjejaskan terlalu banyak lah. Just size ring yang kecil sikit kan. So macam biasa. Dia mengganggu bila move-move yang kau kena baling atau kena lari. Sebab Betul. edit sangat. Betul. So, nak rope break pun senang kan. Ya betul. Okay, Rating macam mana? Untuk match ni aku bagi rating ikutkan rendah lagi sebenarnya. Tapi aku bagi 3 lah. 3 tu sebab JYE. Aku setuju dengan Syed 3. Ben nak tambah? 3 juga. Yang 3 So aku 3 juga. pun 3 jugalah, naik sikit lah, naik separuh bintang daripada yang lepas ni. Lepas kau bagi apa? Lepas aku 2.5. Okay Syed, match ketiga. Match ketiga di hari Jumaat betul, di hari Jumaat kita disajikan dengan match di antara Serigala menentang Hendo Ramli ataupun Kembar Meran lah, senang cakap. Sebab kita pun confused ni dalam watch party ni Meran ke Hendo kan. Match ketiga, Serigala lawan Hendo Ramli. So basically veteran versus veteran ke? Tak, bukan veteran juga kan? Veteran juga lah. Semi-veteran. Okay. Semi-veteran lah, betul. Match ni aku tengok memang flow dia cantik. Hendo pun put up a good fight dengan Serigala. Betul. Tak ada KO lah kali ini, tak ada KO lah. Okay. Tak ada KO. Tak ada KO. But you can see he control the flow of the match pun cantik juga. Dia tak agak-agak. This match I can see ada full confidence. Okay.
then he put up a good fight. He managed to put Serigala on the ropes and on the mat. Dan beberapa kali juga dia managed to cancel Serigala punya move. So that was amazing Betul. itself. Betul. Dia punya finisher pun dapat cancel kan. Finisher pun cancel. Yep. So I was surprised. Kagum juga dengan Hendo. Tapi ada part-part dia yang macam kurang yakin sikit kat move dia tu. Kalau aku lah match ni. Kalau aku nampak Hendo ni, dia macam kira abang long kawasan lah. Dia tengok lah, dia Betul. First match dia lawan Shaukat. Okay. Second match dia lawan Serigala. So dua-dua ni adalah top pace. Betul. Kalau boleh kita katakan dekat FX Wrestling ni kan. So dia diberi apa? Main event, spotlight kan, spotlight. Di spotlight dia dekat dia untuk fit, untuk heal ni sekarang ni. So that's why aku cakap dia abang long kawasan. Tapi dia punya match tu, so far untuk second ni, nampak lebih, spotlight tu nampak lebih banyak lah dekat Hendo ni kali ni. Betul. Compare tu pada yang dengan Shaukat tu. Walaupun dengan Shaukat tu sama, tapi pace Shaukat dengan match ni, pace yang sebelum ni agak slow. Tapi yang ni aku nampak pace dia laju sikit lah. Dia hampir berjaya lah, mengekang Serigala tu. Kalau yang sebelum ni dia buat ni kan, dia buat apa? Falcon Arrow kan. Yang ni dia buat kat Shaukat. Yang ni buat suplex kan. Yang ni dia buat suplex tak salah aku. Suplex bukan dia yang kena ke? Dia nak buat kat Serigala tapi dia yang kena. Kan? Dia sukses. Minit ke 5. Tengok. Okay. So dia berjaya lah, dia berjaya. Dia buat a very devastating suplex. Yeah. Dia manage to dapat 2 count. Okay, untuk aku pula lah, match ni antara macam aku rasanya nak cover pun dua-dua orang ni dah cakap dah. Aku bersetuju sangat dengan apa pendapat Bear dengan Meran lah. Dalam orang kata apa, Apex sebenarnya dia nak highlight Hendo Ramli ni sebagai salah seorang heel sebenarnya. Seorang heel yang main heel lah. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok match dia bertembung dengan orang yang dari sebelum-sebelum ni punya orang kata apa, wrestling punya event, kita tahu dua-dua ni pun orang kata apa macam hard hitter lah kan, hard hitter. So dia pun berada dalam gelanggang dengan geng-geng hard hitter ni pun kita boleh nampak dia boleh tahan dan dia pun boleh hit balik. Ini satu benda yang aku boleh tambah lah. Hendo ni macam The Miz lah. Betul. Kalau kalah dulu. Nak compare dengan tak, bukan. Gaya dia dengan cara dia ambil peluang tu, aku boleh nampak dia macam The Miz. Pandai mengambil peluang. Match kali ni, moveset dia banyak nampak. Yes, betul. Aku pun dia macam surprise. Macam tu lah, macam kau macam kita pun tak jangka The Miz dulu pernah jadi champion kan, world champion. Macam ni lah. Dia punya. Aku nampak ke situ lah. Dapat aku lah. Sebab aku tengok match ni pun memang tengok walaupun shock match ni. Layan gila. Aku suka match tu. So, match ni rating. Aku kasih 4. 5. Ni favourite dia 5 lah. Aku 4.5 lah. 4, aku pun 4.5 lah sebab match ni. Tapi aku rasa kalau korang lah kan, banding match yang Serigala ni dengan match first Azroy dengan Gotham, mana yang korang lagi suka? Kalau ikut flow perlawanan ni, aku rasa aku suka yang Gotham je. Aku pun Gotham sebab banyak shocking moment lah dekat situ. Shocking moment. Betul, sama. Kita semua sependapat kali ni. Dia susah nak compare macam apple to apple sebab dia different. Tapi yang mana kita lagi entertain lah, yang lagi seronok tengok. Kalau daripada entertainment, itulah. So kita beralih kepada last punya match. Okay, match keempat dibagi pada hari yang pelik juga, iaitu hari ni, hari Ahad, pada jam pun waktu yang pelik juga, 3 petang. Diorang masih bereksperimen katanya, perlawanan di antara rematch antara Phoenix menentang Poppy. Jadi kali ni kita dibelanja dengan nombor 11 lagi lah. Aku tengok kat handphone, aku tak nampak. Tapi match kali ni agak okey, aku tengok Poppy pandai lah kali ni. Nama pun rematch kan. Dia nampak macam-macam peluang untuk dia guna dan dia berjaya lah. Trik-triknya. Trik-trik dia kita nampak lah kan. Nampak dia belajar moveset Phoenix tu. Yep. Dan boleh kata bila aku tahu ada match ni untuk rematch kan.
So aku dah boleh agak dah Poppy menang sebenarnya. Tapi macam mana dia menang tu lah sebenarnya. Betul. Betul. Lebih exciting untuk nak tahu kan. Betul. Sebab rasanya ramai orang pun dah boleh agak dah match ni memang Poppy akan menang. Sebab first kalau match kau tengok pun Apex ni ada 2 orang ni perempuan buat takat ni kan. So tak dia kalah dia menang. Takkan Tapi nak isi dia menang kan. So tapi tak ada build up storyline kat situ kan. Tapi kira okey lah sebab minggu kedua je kita dah nampak ladies duduk dekat main event Kira main event minggu ni ladies main event. Walaupun match ni so, sekejap tapi betul. bagi aku best lah best. Aku pun actually aku baru tengok juga tadi match ni. So aku pun agak pelik juga sebab tengok dia punya match dia dalam 9 minit kan. Ini tak tolak iklan apa semua lagi kan. Betul. So bila aku tengok dan aku tahulah macam mana. Dan kenapa dia pendek. Dalam match ni aku paling puas hati tengok finisher Poppy lah. Kita dah biasa tengok dia buat Shining Wizard kan. Tapi kali ni dia punya angle rakam tu lain macam tu. Nampak dengan cantik. Dia macam ni lah. Dia kira what you give you get back lah. So macam minggu lepas dia dah bagi kat belakang. Betul. Sini dia dah bagi depan dia. Ni ambil kau. Kau nak attack kepala aku bagi kepala lain kau. Pula aku suka bila Poppy buat Boston Crab. Betul. So seksi. Lupa pasal Boston Crab. Boston Crab tu nampak sakit tau. Cuma tapi tu macam Amin cakap kan, ring tu main peranan. Rigid tu JYE. Cepat sangat dia rope break tu. Sebab break dekat cepat sangat. Antara dengan tali tu dekat je. Nampak macam Phoenix pun dia nak cover juga tu sebenarnya. Dia macam struggle sikit kan. Memang best lah. Memang mengimbau balik bila kau tengok Poppy lama-lama tu kan. Dia keluarkan balik skill lama dia. Tak nampak lah dia ring ras tu. Ya. Dia guna balik. Aku suka yang macam dia punya ni. Dia tarik kepala ke tembakal tu. Lepas tu letak kaki kan. Kalau kau perasan. Ibarat macam walaupun dia tinggal wrestling lama tapi macam dia tak pernah tinggal pun wrestling ni. Betul. Siapa yang belum tengok match ni, apa nak tengok Boston Crab tu minit ke-5 ya. Mak gila. So untuk match ni aku tertanya-tanya satu je, benda apa yang dia sembuh tu? Kalau komentator kata sanitizer. Oh, sanitizer tu. Sanitizer kena mata pun gila. Aku ingat kan kau spray. Tengok yang spray apa? Spray apa tu yang selalu perempuan pakai tu? Mist. Pepper spray. Pepper spray. Pepper spray lagi sakit. Mist spray makeup. Mist spray makeup kan. Ingat pepper spray kat muka gila. Tapi itulah sanitizer kena mata pedih kau siap. Tapi betul lah yang macam Apek cakap tadi, limitation sebab ring tu kecil. So jadi bila nak buat submission punya move, so orang cepat sangat boleh pergi kat rope lah. Tapi tadi nampak lah kau boleh nampak macam dia sebenarnya dia boleh je terus luruskan tangan dia dah sampai kat tali tu. Tapi dia terpaksa sell untuk struggle. Dan sayang tadi aku rasa Phoenix tak execute Hurricane Runner tu dan baik. Betul. Nampak. Hurricane Runner dia agak mungkin ring tu kecil juga kot sebab momentum daripada Hurricane Runner tu kan dia boleh tarik orang. Betul. Nampak last kali dia terlepas juga. Tapi apart of this limitation ring apa semua, tapi inilah kredit dekat wrestler-wrestler ni sebab dia orang pandai adapt dengan untuk adapt dan sell benda-benda ni kan. Betul. So jadi kalau camera angle tu dapat cuit-cuit sikit tu okey nampak sikit lah jauh sikit macam tu kan dia punya tali dia. Cuma kali overall kali ni match Poppy dengan Phoenix ni berapa bintang? Last kau bagi apa? Last kau bagi 5 kot. 3.5 kot aku bagi last time. Aku rasa ingat. Kali ni aku kasih 4 lah. 4. Kali ni aku kasih 4. Tak sama juga. Merata 4 je lah. 4.5. Walaupun match ni pendek, tapi aku suka sebab dia Poppy dia gunakan semua skill set dia dengan helah dia untuk kalahkan Phoenix lah. Betul. So ni satu macam textbook punya move lah kalau dalam wrestling. Yes. So keseluruhan untuk match card minggu kedua ni macam mana? Rating korang berapa bintang? Okay, before we continue, kita tengok rumusan match view for the second week matchup. So first match, Gotham bentang Azrois, 1.6k views. Second match, Eddie versus JYE, 748 views.
Serigala versus Hendo, 751 views. And today's match, Poppy versus Phoenix, 552 views. So average view ni agak menurun sikit daripada minggu lepas. Sebanyak average 500 views je menurun. Banyak. Banyak. Mungkin eksperimen. Minggu lepasnya berapa? Sorry? Minggu lepas punya. Minggu lepas, okay, kalau ikut minggu lepas dah guarantee 2000 view. Oh. Almost 1000 lah dia punya average. Mungkin eksperimen diorang memang 2000 view. Mungkin eksperimen diorang bagi jarak-jarak match tu lah kot. Tak Mungkin konsisten. orang terkejut sikit lah. Sebab orang expect hari ni tak ada, tiba-tiba hari lain. Sebab dia tak ada buat announcement tak kan. So itu berkaitan dengan kita punya match card untuk minggu kedua ni lah. Berapa bintang macam biasa? Aku bagi 4/5. 4/5. Aku bagi Ran? 4 overall. 4. Okey. Ramai bagi 4 lah ni. Okey. Jadi itu berkaitan dengan kita punya match card lah. So kita beralih pula dekat yang orang duduk di tepi gelanggang, orang yang orang kata apa, bercakap-cakap bercerita, menyampaikan cerita ketika match. Kita pergi pula ke commentating punya section lah. Sebab dekat komen video Apex ni aku ada perasan beberapa komen lah. Satu ada orang cakap lah, kenapa tak buat bahasa Melayu, bernampak sikit Malaysia punya kan. Tapi bagi aku lah, penggunaan bahasa Inggeris ni lagi menyeluruh lah. Kita boleh connect dengan overseas punya viewer. Wider audience. Betul. Audience. Dengan overseas punya audience kita boleh connect, dia orang pun boleh faham apa yang kita nak sampaikan. So betul. Ini sebenarnya boleh, orang kata apa lagi, tarik lagi viewer daripada luar. Sebab Apex Wrestling ni macam minggu lepas pun kita cakap, dia fokus lebih pada region Asia Pasifik. So betul, dia punya audience, dia target international audience. So kalau buat bahasa Melayu, kita je faham, orang lain tak faham. Especially kalau memang dah reach kat Philippines ke Singapore where English is used widespread. So we expect APEC wrestling commentators to reach a global audience. Kita nak tarik semua. Dia macam ni, biar unik tu dekat wrestler tu cakap Melayu. Betul. Untuk commentator tu just a general punya language kan. Untuk world punya language. So biar English lebih mudah sampai lah. Sebab target audience ni macam apa cakap, dia ke arah Asia Pasifik kan. Dan mungkin kalau dalam bahasa Melayu agak kaku sikit sebab nak translate move tu macam mana ke apa. Dari term move tu kan. So dia agak janggal dekat situ. Nanti bila buat macam tu, orang akan condemn pula. Itu masalah dia. So better even NJPW English. sekarang ada commentator English. Aku suggest lah sebenarnya. Kalau macam sekarang ni saya kira macam show macam weekly show punya kan. So nanti aku dengar dia akan buat satu macam pay-per-view punya show. So bila dekat pay-per-view tu mungkin lah boleh tambah commentator ni lah. Guest commentator kan. Guest commentator. Kalau Apex Wrestling nak cari commentator bahasa Melayu, kat sini ada 4 orang ni candidate. Apa jangan. Jauh. Jangan nak tak mampu. Import daripada apa ni? Daripada kalau ada orang sponsor okey lah. Tapi itu the suggestion yang seloknya masa pay-per-view lah. Kalau nak tambah pun lah kan. So lagi satu yang komen aku perasan, dia kata Z ni buat banyak kerja sangat lah. Ring announcer dia, jadi komentator pun dia. Jadi yang ini aku nak kena tanya komen semua lah. Korang punya pendapat macam mana? Jadi satu lagi dia buat, ring the bell. Ring the bell. Bell keeper pun dia juga. Timekeeper. Timekeeper. So korang punya ni lah, sebab untuk aku rasa benda ni tak ada masalah sebenarnya. Sebab banyak yang indie punya promotion pun ada je lah buat macam ni. One man show pula kan, semua dia. Bagi aku lah, kalau macam show, macam aku cakap lah, macam weekly show ni okay. Tapi kalau nak special kan tu masa time pay-per-view tu. Time pay-per-view. So ada nampak kelainan lah. Betul. So
So, sebab ni pun weekly show just 4 match je kan. So tapi kalau nak pakai banyak-banyak pun macam kan nak bayar tu. Kan ramai-ramai kan dah tak ada jarakan fizikal. Sekarang ni zaman COVID-19. Ah. So okay, untuk minggu kedua ni Z punya commentating punya ni macam mana kau rasa? Sebab aku rasa macam ada improvement daripada yang ada minggu pertama lah. Nampak dia banyak cakap lagi. So communication dia dengan Teddy pun nampak lagi flow tu lagi dah ada chemistry lah. Yang aku nampak energinya dia dah naik bila commentating. Betul. Dan dah nampak chemistry dia dengan dia dengan Teddy apa dah memang serasi dah. Dan lagi commentary punya section, satu kelemahan yang aku rasa dia orang boleh baiki lah. Sebab aku perasan ni bukan sekali lah, 2-3 kali juga. Teddy kadang-kadang tu dia cakap time Z tengah announce. So tak dengar apa Teddy cakap. So better kalau kita tengok mana-mana punya promotion yang yang luar-luar punya lah, professional punya commentator, biasanya dia akan cakap selepas wrestler buat promo ke, di antara gap antara tu baru dia masuk, ataupun time announce sebelum ataupun selepas. Baru dia akan bercakap. Dia tak akan kacau time tengah announce tu, sebab memang dia akan berlapis dia punya suara tu, so mana satu nak dengar pun jadi serabut. Betul. Tenggelam. So ini aku rasa benda yang Teddy kena take note lah. Kena take note. Sebab yang kalau macam Z ni, kalau kau pakai headphone je kau boleh dengar. Tapi kalau kau tak pakai headphone, kau tak boleh dengar dia cakap apa. Tenggelam sikit suara dia lah. Tapi tadi still macam aku cakap tadi tu tak dengar dia cakap apa sebenarnya. Tapi still energy antara dua orang ni, Teddy still dia bagi energy tu, nampak dekat Teddy lagi lah. Z dia starting nak naik dia punya energy tu, tapi Teddy still orang kata apa, lead lah. Dia macam storytelling dia yang lead. Nampak suara dia yang bagi aura dekat match-match yang ada. Actually orang dekat luar kan ada yang certain yang condemn. Kenapa lah kau nak condemn commentator semua kan. Tapi dia kena faham yang commentator tu lah penggerak cerita ni kan, storyline tu kan. The flow of the story, the flow of the match. So bila benda tu tak clear, kau tak jelas, so maknanya kau tak sampai lah dekat penonton. Betul. Benda yang dia buat ni sebenarnya kan, apa match dia buat ni, apa move dia buat ni. So commentary section adalah ibarat macam nadi. Darah lah. Nadi. Darah lah. Nadi yang orang kata apa, nak menghidupkan satu match tu. Betul. Match tu kalau dua orang bergasak atas ring aja, kadang-kadang tu blur juga kita ni pun, bergasak pasal apa. Kan? Apa kita bukan nak condemn pun. Actually as a fan lah kita beri pendapat. Ini bagi aku lah, ini bukan condemn, tapi ini lebih pada kita kritik. Betul. Kritik ni dia atas individu lah. Ada setengah orang bila kita kritik, dia terus bam kita balik. Kan? Dia mindset kita kena separate daripada yang kita selalu tengok kat WWE. Yes, macam kita expect Jerry Lawler style of commentator. Kita tak boleh expect sekarang masa dah starting. We give them time to grow. Ya, betul. Even banyak-banyak orang yang terlibat dalam komentari pun, dia orang tak terus power punya. Tak terus power. Tapi ni atas apa yang kita nampak untuk 2 episod ni, dengan bukan setakat kita je yang beri pandangan yang sama kan. Kalau kita tengok dekat comment section dekat YouTube ataupun dekat Facebook, tu orang live chat beri pandangan yang sama juga macam kita kan. So benda ni kalau for long term bolehlah ada ruang untuk improvement dekat situ kan. Dan harap improvement tu adalah, jangan bila dah kata ni dah improve sikit lah, lepas tu maintain macam tu je. Tu kita tak nak lah. Kita nak orang kata apa, biar improvement tu tak stop setakat tu je. So ada apa-apa lagi nak tambah ni sebelum kita nak bungkus? So apa yang aku tengok dekat Facebook Impact Wrestling yang terbaru, dia dah announce tadi 3 jam lepas pasal show next week, iaitu esok lah, bermula pada hari Isnin 30/11 pada pukul 9. Episod kedua pada hari Rabu pukul 9 malam juga, dan episod ketiga pada hari Jumaat pukul 9 malam juga. Match keempat kita tak tahu lagi hari apa. Mungkin surprise hari Ahad kot ataupun hari Sabtu. Dia tak letak hari kan. Match keempat tak ada tulis. Mungkin rasanya match keempat ni dia still dalam eksperimen, macam yang founder dia cakap, dia still dalam eksperimen lagi, sama ada nak buat Sabtu ke nak buat Ahad. Betul. Aku rasalah.
Aku rasa Dan macam tu time lah. pun dia tak, macam tadi dia buat pukul 3. Pukul 3. Dan Dan masih bereksperimen. Dan satu lagi yang aku perasan, dia tak ada taruh highlight lagi lah. Mungkin besok kot dia baru up untuk match minggu depan ataupun yalah untuk episod 3 ni. Sebab itu dia habis, sebab itu habis awal. Kita buat recording pun dah hari pada last punya main event punya match kan. Okay. Betul. Jadi rasanya tak ada benda dah kan? Ada satu aku nak tambah. Expectation untuk episod 3 aku harap ada Blackjack. Itu kita tak nampak dia lagi. Itu betul. Sebab apa Bercakap tentang Blackjack ni kan, kau rasa dia keluar as a wrestler ataupun keluar as a valet ke ataupun manager ke dulu atau macam mana? Kalau tengok daripada cut promo dia, wrestler lah. Dia macam wrestler kan? Sebab dia siap sound orang-orang lain ni bukan real wrestler. Dia champion. Dia nak jadi champion. Dia champion. So lagi satu sebab apa aku tak sabar nak tunggu Blackjack ni, sebab apa tau, dia wrestler kedua yang reveal. Betul, selepas Phoenix. Kiranya selepas Phoenix. Kedua selepas Phoenix. Okay, sorry. So dia antara yang paling awal reveal dekat Apex Wrestling, tapi sampai sekarang tak nampak lagi dia. Betul? Tak, kalau dia debut, kau rasa dia lawan siapa? Aku rasa mungkin dia akan lawan macam Jackie G ke. Jackie G. Aku rasa dia lawan Jackie G. Ataupun JYE ke. Ataupun Meran lah. Hendo kan. Merando. Sebab aku rasa mesti dia akan letak, orang kata apa, lawan yang tak terlalu critical sangat lah untuk dia. Sebab dia still, kita tahu dekat Apex ni, ini first experience dia as pro wrestler. Betul, kita tak nampak. Experience dia menjerit sebelah kita. Betul. Lalang approve, chop. Exciting lah untuk tahu dia punya ni kan, opponent dia. Okay, so dia punya ring skill, cara karakter dia nanti kan dalam betul. Nampak karakter dia macam ada macam apa ni? Macam tarikan. Dari penarik dia tu adalah buat orang nak tengok. Macam mana dia ni? Sebab dia punya cut promo, dia punya promo dalam video tu pun kita nampak dia punya promo tu shock dengar lah. Dia bagi chop slam tu, macam mana? Aku harap nanti dia lawan Gotham. Lepas tu ring tu runtuh lah. Jangan kau ring. Jangan dong. Sebab ring runtuh boleh buat besar sikit. Lepas tu dia boleh tukar ring baru. Tapi kalau kalau aku nak conclude untuk 2 episod ni, so rasanya dia dah move to the right direction lah. Nampak improvement. Tapi dia sebenarnya bergantung pada match tu sendirilah. Match dengan opponent yang atas match card kan. So kita tengoklah macam mana untuk episod ketiga ni. Tengok bila dah Blackjack masuk ataupun ada tag team punya match ke kan. Tengok macam ni. Okay, jadi Syed ada nak bungkus apa-apa? Tak ada? Aku punya last word lah salam satu Gusti. Semoga sukan Gusti menyatukan kita semua. Menyatukan Bear juga yang daripada seberang. Bear ada nak ngomong dulu. No last word. Just don't forget next week's matches Monday, Wednesday and Friday 9 p.m. And the last match we don't know yet, so keep on watching. Setakat ni Bear seorang je yang pergi international. Kita semua lokal lagi. Okay, jadi rasanya untuk minggu ni punya episod setakat sini sahaja. So insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Tapi sebelum kita nak tutup kita punya podcast untuk minggu ni, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng dekat sebelah subscribe tu supaya bila kita orang ni ada video-video baru, korang dapat notification lah. Dan jangan lupa juga subscribe dan like juga Apex Wrestling punya channel supaya bila diorang ada match baru nak upload, diorang akan set premiere, korang pun akan dapat notification. So korang tak terlepas untuk nak menonton match-match tersebut on time. Jangan lupa tengok dengan kawan-kawan je. Tengok dengan friends. Yang penting share sebanyak mungkin supaya Apex Wrestling dan juga kita orang lah Lalang Squad kat sini dikenali seantero dunia. Jadi setakat sini saja. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.